membicarakan beberapa cerita menarik. Kita dah jangka sebenarnya benda ni akan berlaku beberapa hari dah kan. Kita dah jangka, cuma tengah tunggu. Jadi tak jadi. Kan kita cakap kan, apa orang kata, yalah kita mendahului. Tapi sekarang dah diumumkan. Yang pertama sekali, apa orang kata, Said Saddiq pecah 2/3 kerajaan apabila mengumumkan keluar daripada kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini. So adakah muda berprinsip ataupun ada sesuatu yang dia orang risaukan sebenarnya dan menyebabkan mereka keluar, dan bukan sebab prinsip. Hakikatnya bukan sebab prinsip sebagaimana yang diutarakan. Itu sebenarnya. Adakah itu yang berlaku? Okey. Adakah itu yang berlaku? Baik, kita akan malah saya ada masalah sikit dengan TikTok saya. Kejap. Right. Saya kena sorry tuan-tuan, saya kena dia tiba-tiba di jam. Sorry. Dia tiba-tiba jam, tuan-tuan. Saya punya phone tiba-tiba di jam. Sorry minta maaf. Okay, so sorry, dia tiba-tiba di jam phone saya. Kena buat dia panas. Okay, so kita akan bicara, adakah disebabkan oleh prinsip? Adakah muda meninggalkan kerajaan Pakatan Gabungan ini kerana prinsip ataupun sebenarnya ada sesuatu? Adakah Said Saddiq akan kosongkan kursi Muar dan juga Puteri Wangsa setelah menang kerana dia bertanding dalam Go PH? Dan Perhimpunan Kebencian VPN Sempena Hari Malaysia kita akan balas dengan Himpunan Cintakan Malaysia, insya-Allah, bersempena dengan Hari Malaysia yang membentuk kerajaan negara kita dan reformasi yang kita lakukan, insya-Allah. Dan saya bercakap sedikit tentang reformasi sebenarnya. Ramai tak faham apa maksud reformasi dan ramai orang terkeliru dengan revolusi. Ramai orang terkeliru sebenarnya reformasi ni dengan revolusi. Dua benda yang sangat berbeza yang orang keliru di antara perkara tersebut. So itu antara, insyaAllah malam ni apa yang kita akan share, kita akan like, yang kita akan, tuan-tuan tolong kalau boleh share, like, subscribe lah untuk malam ni. Baik, kita bercerita soal prinsip kan tuan-tuan. Jadi yang ni saya nak share berita ni bukan isu yang kita nak cerita ni, bukan isu penyampuran dan sebagainya, bukan isu itu. Isu ni adalah yang dok bercakap tentang bahawa mereka adalah terbaik, mereka adalah kerajaan Islam, mereka adalah Islam ini, orang lain tak Islam, lebih daripada Islam mereka adalah kerajaan PAS dan juga parti penganut agama PAS. Penganut PAS ni mereka lah yang sentiasa beranggapan mereka lah lebih Islam daripada orang lain. Orang lain tak semayang lah tuan-tuan. Ada cerita, ada seorang Minah ni kan, Wala Untit ni. Dia kata seolah-olah macam orang lain tak semayang lah, yang undi selain daripada PAS tu jenis tak semayang punya lah. Dia kata seolah-olah macam tu lah. Kan, yang jenis tak semayang ni semua undi selain daripada PAS. Yang semayang ni takkan undi selain daripada PAS, dia kata. Seolah-olah macam tu lah kan. Seolah-olah PAS tu apa? Agama ke apa? Tapi dalam masa yang sama, kita baca berita ni. PKR Kelantan minta kerajaan PAS jelaskan konsert campur lelaki dan wanita. Kan? Ni, konsert ni gambar nampak. Wanita Kelantan meminta kerajaan negeri memberi penjelasan mengenai penganjuran konsert kemuncak program Karnival Jom Heboh di Kota Baru semalam tadi yang bercampur lelaki dan wanita. Ketuanya Nur Azmiza Mahmad berkata berdasarkan gambar dan rakaman video jelas menunjukkan penganjuran konsert Media Prima itu tidak memenuhi enakmen kawalan hiburan 1998. Berdasarkan kumpulan foto dan video yang tular berkenaan suasana di malam penganjuran konsert jelas terpapar pencampuran duduk di antara lelaki dan perempuan sehingga menimbulkan persoalan tentang penguatkuasaan enakmen kawalan hiburan dan tempat-tempat hiburan 98 yang melanggar garis panduan yang ditetapkan dalam kerajaan negeri. Dalam foto dan video, garis panduan pengasingan lelaki dan perempuan yang tidak dipatuhi, wanita PKR Kelantan turut prihatin dengan penataan cahaya kawasan penonton yang malap yang boleh mempengaruhi kebarangkalian untuk berlakunya perkara yang tidak diingini, katanya pada hari ini. Tuan-tuan, kita nak cerita hari tu, masa The Scientist 1975 buat aksi yang tidak elok di atas pentas, apa yang kerajaan Madani ini terbuat, yang orang kata kerajaan liberal, tak Islam, tak mengikut Islam, kafir dan sebagainya, yang haram ni tuan-tuan, terus pukul 12 dia buat, immediately stop,
terus dibubarkan, dibatalkan konsert tersebut. Ini kerajaan Madani di bawah PMX dan juga menterinya Fahmi Fadzil. Ini yang saya tunjuk tadi ni. Ni tuan-tuan. Ini kononnya golongan yang memperjuangkan. Kononnya ini golongan yang kononnya memperjuangkan Islam dan siap buat undang-undang, tuan-tuan. Tak boleh ada konsert bercampur lelaki dan wanita ni. Siap dia orang yang buat ni. Ni apa jadi? Apa cerita? Ni apa cerita? Walaon tak bising ke? Cerita macam ni walaon tak bising ke, tuan-tuan? Oh, kau pun sama, korang pun sama buat konsert. Tak, yang sekarang ni bercerita, yang buat enactment untuk pisahkan lelaki dan perempuan tu korang. Kita orang tak nak buat enactment tu, korang yang buat. Tapi kenapa di negeri korang sendiri jadi macam ni? Kenapa di negeri korang sini jadi macam ni? Di dalam konsert yang dianjurkan oleh negeri kau sendiri jadi macam ni. Jangan persoalkan kami ya. Ini negeri kau, tuan-tuan. Nak maki tak nak maki? Korang nak maki ke korang tak nak maki? Ni macam mana ni? Mana prinsip yang korang cakapkan selama ni? Di mana prinsip yang korang bahaskan selama ni? Di mana prinsip yang korang dok sembang selama ni, tuan-tuan? Di mana prinsip tersebut? Ni saya nak cerita ni kan. Di mana prinsip yang dikatakan, yang disembangkan? Kononnya memperjuangkan Islam, memperjuangkan itu, memperjuangkan ini. Alah engkau pun bebaskan Zahid Hamidi. Itu saya kata, nampak sangat tak tengok aku punya live. Kita dah bahaskan, malah tuan-tuan, live saya 2022. Perikatan Nasional bebaskan Zahid Hamidi. Perikatan Nasional pada tahun 2022 bebaskan Zahid Hamidi. Itu tak pergi defense stage, tak ada prima facie pun. Prima facie dia menang. Bukan setakat Zahid Hamidi. Ada 150 lebih kes, termasuk 46 kes Musa Aman. 46 kes Musa Aman bebas begitu saja. Selamba je bebas begitu saja. Kita persoalkan tidak? Ya, kita tanya soalan-soalan tersebut. Kenapa? Kita persoalkan. Tapi tak ada pun Wa'aluntit ni buat cerita. Tetapi bila kita kata ada masalah. Kerana apa masalah ni berlaku? Dendam Mahathir terhadap terhadap UMNO. Dendam Mahathir terhadap UMNO, digunakan dendam tersebut atas tujuan apa? Untuk menghancurkan UMNO. Ya, kita berlawan dengan UMNO, tuan-tuan. Tetapi kita tidak menggunakan kekejaman, kita tidak menggunakan ketidakadilan, kita tidak menggunakan perkara-perkara yang kita tentang dahulu untuk kalahkan musuh kita. Nak lawan, kita lawan betul-betul. Kita lawan dalam pilihan raya. Dia kalah lah. Dia menang lah. Itu prinsip kita. Ramai yang lupa prinsip ni sebenarnya. Dan ni, DNAA Zahid, pemuda PN anjur himpunan bantah pada 16 September. #VPN, tuan-tuan, boleh tak? Saya, pemuda PN, akan menganjurkan perhimpunan di Kuala Lumpur pada hari 16 September terhadap tanda protes penarikan balik tuduhan jenayah terhadap Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi. Dalam masa yang sama, mereka tidak bercakap pun isu Muhyiddin Yassin ditarik, digugurkan pertuduhan. Mereka juga tidak bercakap soal pada zaman mereka digugurkan, didapati tidak bersalah. DNAA itu mendapati tidak bersalah. Tapi itu mahkamah tentukan. Yang ni peguam bela tentukan, peguam cara tentukan. Peguam cara hakim, mereka berada di dalam satu proses yang sama. Mereka berada di dalam sistem yang sama. AG Chambers. Mereka adalah satu kumpulan yang sama. AG menentukan ke peguam negara tentukan ke AGC itu bukan negara lah. Mahkamah tentukan ke, itu adalah keputusan dalam bidang kerangka kehakiman. Itu dipanggil separation of power, pengasingan kuasa. Kita ada judiciary, legislatif, dan juga kita ada legislatif dan juga executive. Executive ni pegawai-pegawai kerajaan. Judiciary ini adalah badan-badan kehakiman, termasuklah peguam negara, termasuklah hakim. Kemudian eksekutif, siapa tuan-tuan? Itu mereka terdiri daripada MP, ahli parlimen yang telah dilantik oleh rakyat. Itu antara mereka. Dan mereka nak menganjurkan perhimpunan ini, tuan-tuan. Saya nak anjurkan satu perhimpunan anti kebencian, tuan-tuan. Boleh tak? Bukan boleh tak. Saya nak anjurkan satu kempen anti kebencian. Saya boleh minta tolong tuan-tuan dan puan-puan bantu saya tak dalam kempen ini? Kempen ni mudah je, tuan-tuan. Kempen dia adalah #TolakVPN, #TolakKebencian. Buat satu video dalam TikTok ke dalam social media masing-masing. Video tersebut nyatakan kenapa anda sayang Malaysia.
Kenapa anda sayang Malaysia? Kenapa anda sayangkan perpaduan? Kenapa anda sayangkan keharmonian? Kenapa anda sayang PMX? Kenapa anda sayang kerajaan madani? Apa-apa je lah. Tetapi poinnya adalah kita nak hantarkan mesej kasih sayang dan kita tolak mesej kebencian. Tuan-tuan, kita nak cerita, even tanpa sampai ke hari ini, ya, dia kata, zaman korang dulu berhimpun apa? Kita berhimpun, kita menentang sistem yang korup. Kita menentang sistem yang korup pada waktu itu. Sekarang ini, apa yang korup sistemnya? Even DNA sekalipun, yang mengkorupkan benda itu adalah hasil siasatan yang, orang kata apa, yang tidak lengkap oleh SPRM, oleh di atas arahan siapa? Mahathir, demi kerana apa? Untuk memastikan bahawa UMNO berkubur kerana Zahid tidak mahu memenuhi kemahuan Mahathir bagi membubarkan UMNO. Adakah itu keadilan? Jadi akhirnya tak lengkap siasatan tersebut, so akhirnya diorang dakwa saja. Sesuka hati dia dakwa. Malah dalam kes Tan Sri Syahril Samad dia kata bahawa dakwaan itu berlaku. Bukan Syahril kata, tapi pegawai penyiasat kata dakwaan itu dia didakwa sebelum tamat kes. Sebelum tamat lagi apa orang kata siasatan, dia dah didakwa. So kita pelik atas arahan siapa? Rupanya Perdana Menteri pada waktu itu dan Menteri KDN siapa tuan-tuan? Pada zaman Pakatan Harapan Memerintah 2018, siapa Menteri KDN? Muhyiddin Yassin. Siapa Perdana Menteri? Mahathir Mohamad. Saya lupa nak mention benda ni kan. So akhirnya dia gunakan kuasa dia, Mahathir, menurut ini bukan saya cakap kan. Ini Zahid Hamidi sebut secara akuan bersumpah di dalam mahkamah pada bulan Jun 2018. Mahathir memanggil dia ke dalam berjumpa dengan Mahathir dan meminta supaya Zahid membubarkan UMNO atau sesuatu akan berlaku kepada dia. Bila dia enggan pada Jun 2018 dia enggan membubarkan UMNO, maka pada Julai dia disiasat, Oktober dia kena dakwa. Dia kena dakwa tuan-tuan kerana dia enggan membubarkan UMNO. Tak tuan-tuan, kami lawan dengan UMNO. Kami lawan dengan apa orang kata Barisan Nasional. Kita lawan secara prinsip. Kita masuk pilihan raya, kita lawan, kita kalah. Alhamdulillah, next 5 years kita lawan lagi. Kita kaji mana yang tak betul, mana yang korup, mana sistem yang kita rasa macam itu tak benar. Kita lawan. GST mencengkam, kita lawan. NFC salah guna duit, salah guna wang rakyat. 1MDB salah guna wang rakyat, kita lawan. Tapi kita lawan berdasarkan kepada fakta-fakta. Pembangkang sekarang ini, fakta apa yang dia ada? Bila dia kata DNAA itu satu kesalahan. Nah, Muhyiddin Yassin, dia kena gugur sebelum kena dakwa. Satu kesalahan ke tidak? Saya tanya soalan tu. Muhyiddin Yassin digugurkan kes sebelum dia kena dakwa. Itu satu kesalahan ke tidak? 46 kes Musa Aman gugur sebelum dakwa. Adakah itu satu kesalahan? Sebaliknya tuan-tuan, dia tak bersuara tentang perkara tersebut. So boleh tak? Saya tahulah mungkin ada orang tak nak dengar cakap saya. Bukanlah tak perlu dengar cakap saya, tak. Mungkin ada yang tak berminat. Tapi saya rasa 16 September ni 60 tahun kita menyambut Hari Malaysia. Kita, tuan-tuan, Sabah, Sarawak, Tanah Melayu bergabung dengan Singapura pada waktu itu. Bersusah payah kita nak membentuk negara Malaysia dan kita angankan 60, bayangkan 60 tahun dahulu. Nenek moyang kita masa tu dia mewujudkan Malaysia ni dalam keadaan dia pun tak tahu negara akan jadi macam mana. Adakah negara kita ni akan baik-baik saja ataupun negara kita ni akan hancur, dia tak tahu. Dan dia tak tahu bagaimana direction itu, dia tak tahu masa hadapan. Dan kita sekarang ini hidup pada masa hadapan nenek moyang kita. So hari 16 September ni boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Saya akan appeal benda ni setiap malam sampai 16 September. Setiap daripada kita buat satu video. Dalam TikTok, dalam YouTube, dalam Facebook, dalam Instagram, dalam semua. Tak payah banyak, 20-30 saat. Kalau malu guna audio saja. Kenapa tuan-tuan sayangkan negara kita? Okey, saya tak sayangkan Anwar Ibrahim, sorry. Tak apa. Tapi kenapa tuan-tuan sayangkan Malaysia? Kenapa tuan-tuan tak nak negara ni hancur? Kenapa? Kenapa tuan-tuan rasa macam perlu tolak politik kebencian yang tidak berlandaskan fakta ni? Kenapa? Jadi kita akan cerita, berprinsip ke Syed Saddiq tersebut. Kita akan cerita tuan-tuan. Kita akan cerita. Okey, sebelum kita cerita yang itu, pertama sekali tahniah kita ucapkan kepada Pulai dan juga Simpang Jeram kerana telah memenangi pilihan raya. Tahniah tuan-tuan.
2-0. Nampaknya gelombang hijau tidak sampai di negeri selatan. Tidak sampai di negeri selatan. Dan kita baca Guan Eng ingatkan PH masih mendahului undi popular dalam PRN. Pengerusi EAP Kebangsaan, Lim Guan Eng mengingatkan Perikatan Nasional bahawa gabungan PH dan BN masih memperolehi undi popular dalam 6 pilihan raya negeri bulan lepas. Saya nak ingatkan PN bahawa mereka pernah sebut PRM negeri adalah referendum rakyat terhadap pimpinan Perdana Menteri. Tetapi PHBN menang undi popular dengan 49.5% berbanding dengan 49.3%. Perkara pokoknya lah rakyat Malaysia tolak PN dan kita harus bina kemenangan di Johor sebagai satu landasan untuk memenangi semula kawasan Perikatan Nasional. Ini nak cerita lah tuan-tuan. Ini sekarang saya dah boleh cerita sebab dah habis dah pilihan raya. Okey, untuk maklumat yang kami dapat sebenarnya di Pulai kita boleh menang dengan selesa. Tapi saya tak nak cerita lah data yang kami dapat pada waktu itu. Di Pulai kita boleh menang. Sebab itu saya tak risau sangat dengan Pulai. Cuma di Simpang Jeram kita pada masa itu agak 50-50 pada peringkat awal. Dapatan kita daripada peringkat awal kita dapati daripada 13 daerah mengundi kita hanya boleh menang 6 kalau tak silap saya. Sikit saja lebih daripada yang sepatutnya. 6 pada waktu itu. Pada yang ini sebaik saja selepas pengumuman calon tetapi selepas pengumuman calon tetapi sebelum penamaan calon. Calon dah diumumkan oleh Amanah tetapi setelah penamaan calon. Peristiwa ini dapatan yang kami dapat ini setelah penamaan calon kita mendapati di Pulai daripada 30 lebih daerah mengundi kita boleh menang 20. So Pulai kita boleh menang selesa. Di Simpang Jeram pula kita dapati bahawa daripada 13 ke 14 daerah mengundi kita hanya boleh menang pada waktu itu dapatan mendapati lebih kurang 6 saja. 6. So lebih sikit daripada separuh. So kita kena kerja lebih dari Simpang Jeram. Cuma saya tidak dibenarkan mendedahkan data ini sebelum dah habis lah. Sehingga dah habis lah. Jadi kita hanya beritahu orang-orang tertentu apa keadaan dan sebagainya. So kena kerja lebih dekat daerah mengundi mana dan mana. So akhirnya kita dapat keputusan. Tahniah saya ucapkan kepada rakyat Johor. Terima tahniah kepada bangsa Johor kerana menolak politik kebencian. Saya sebut tadi tuan-tuan. Kalau boleh tuan-tuan kita nak pastikan bahawa kerajaan kita ni sentiasa di stabil. Boleh tak tuan-tuan kalau ada buat video dan sebagainya, buat video TikTok, tag saya, tag Perdana Menteri, tag PMX, hashtag tolak politik kebencian, hashtag tolak VPN. Boleh tak kita hashtag tuan-tuan tolak VPN, hashtag tolak VPN. VPN tu apa is? Virus Perikatan Nasional, hashtag tolak VPN. Okey, kita buat video. Saya nak tuan-tuan kalau ada video TikTok dan sebagainya, kalau ada video Facebook, video YouTube, just buat rakaman. Assalamualaikum. Kenapa saya Assalamualaikum. Kenapa saya cintakan Malaysia? Saya cintakan Malaysia kerana ... Saya perlukan perpaduan kerana sekian. Saya tolak politik kebencian kerana sekian-sekian. Itu contoh. Kalau boleh. Kalau tak erti pun buatlah skrip. Tak apalah. Pandai-pandailah tuan-tuan nak buat video TikTok macam mana. Hashtag tolak VPN. Boleh tak tuan-tuan? Tuan-tuan buat hashtag tolak VPN. Nanti saya klik hashtag tolak VPN tu. Nanti akan keluar video yang hashtag tolak VPN tu. Nanti tuan-tuan video-video tu mana yang sempat saya akan share. Saya akan share tuan-tuan di dalam live saya. InsyaAllah. So itu kadang-kadang saya nak tegur juga lah orang-orang kita sendiri kan. Terutama bila dia nak mengadakan perhimpunan ni. Kenapa nak mengadakan perhimpunan? KDN perlu ambil tindakan kepada mereka. Tangkap mereka. Kalaulah ada IXA, masukkan ke dalam IXA. Saya kata saya tak setuju. Again saya kata bila kita bercakap soal reformasi. Again kita bercakap soal keadilan. Keadilan itu pada semua. Pada kawan dan pada lawan kita. Ada orang kata tapi kita ingat buat baik berpada-pada. Buat baik tu agak-agak lah buat baik. Ya betul. Berpada-pada. Berpada-pada dalam kerangka dibenarkan. Mereka berhimpun. Geng-geng VPN ni dia orang nak berhimpun. Itu kerangka undang-undang. Dia nak berhimpun. Itu hak dia. Yang dijamin oleh perlembagaan dan demokrasi. Itu hak dia nak berhimpun. Nah soalannya, kalau mereka berhimpun menyebarkan kebencian, kita marah, kita buat apa? Kita nak buat apa? Alah, kita tak payah buat apa. Kerajaan lah kena buat. Kerajaan kena tangkap mereka. Kenapa? So, sebagai balasan kepada apa mereka lakukan, sebagai rakyat yang tak ada kuasa macam kita ni, kita boleh sebarkan politik kasih sayang. Kita sebarkan kenapa kita sayangkan negara kita ni. 60 tahun negara ni dibina, tuan-tuan. Saya pun tak sempat nak tengok negara tu dibina. Tetapi kita nampak daripada saya lahir tahun 77 ni, daripada saya kecil ni janggut pun dah putih dah ni tuan-tuan.
Kita dapat nampak bagaimana progres naik dan turun negara ini. Dan naik turun negara ini kita pilih bersama. Saya duduk overseas lama tuan-tuan. Saya duduk overseas lama. Saya dah tengok negara luar. Alhamdulillah. Saya diberikan sedikit rezeki. Bukan sebab saya kaya. Tapi saya dibagi rezeki untuk mengembara. Mak parent saya bukan orang senang. Mengembara, melihat dunia. Dan saya rasa walaupun bagaimana negara Malaysia ni orang pandang. Tapi saya kata Malaysia lah tempat saya kembali. Saya boleh berhijrah ke negara luar, tinggal kat negara luar. The grass will always be greener on the other side, orang kata. Tetapi saya pilih untuk stay kat dalam negara Malaysia. Sebab saya kata, kita boleh pindah daripada kerosakan kepada yang lebih baik. Tetapi kita tak akan merubah apa-apa. Yang kita rubah diri kita je lah. Tapi orang lain bagaimana? So kita akan jadi selfish. Bukan saya nak marah orang yang nak berhijrah tu. Teruskanlah, siapa yang nak berhijrah, saya tak alang. Tetapi yang nak stay tu, kita kena ingat kenapa kita stay. Kenapa kita berada dalam negara kita ni? Kita sama ada boleh lihat saja atau kita boleh buat perubahan. Itu soalan, itu pada kita. Kita ni yang kena lihat, kita yang kena pastikan. Kita nak buat perubahan atau kita lihat saja atau kita komplain saja. Ada macam itu kan, komplain. Ni kenapa lah RTM tak keluarkan berita, RTM tak keluarkan cerita ni, RTM tak bagi tahu. Tuan-tuan, RTM ada keluar benda tu 30 kali. Korang ni tak tengok RTM. Lepas tu nak komplain. Masa tengok tu masih 5 minit. 5 minit je dia tengok. Dia tak tengok macam mana dia tengok zaman dulu kan. RTM ni, dia dah keluarkan berita selalu. Cerita selalu tentang benda tersebut. Kita je yang tak tengok. Saya lah, termasuk saya lah guilty benda tu juga. Lepas tu kita dok komplain. Tak, kita komplain. Habis kita buat apa? Kita ni buat apa tuan-tuan? So, video 1 minit, #tolak VPN, boleh tak? Kita sebarkan sehingga hari ini Malaysia. Mungkin tuan-tuan boleh buat video selamat ulang tahun 60 tahun Malaysia. Kita terima, apa orang kata, kita buat video yang menceritakan patriotik semangat kecintaan kita kepada Malaysia. Ni semua rakyat ni, Sabah, Sarawak, Semenanjung, kita buat. Dan #tolak VPN. Kenapa kita tolak politik yang akan menghancur baraikan keselamatan dan juga kestabilan politik di dalam negara kita, tuan-tuan. Benda tu sangat penting. Baik, saya ada menulis satu artikel lah. Mungkin tapi sebelum tu saya nak buat promosi sikit. Kalau tuan-tuan ada nampak posting di mana-mana saja yang berbaur hasutan ataupun 3R, tuan-tuan sebenarnya boleh WhatsApp direct kepada nombor yang tertera ini. Ke nombor yang tertera ini. Di nombor yang tertera ini, tuan-tuan boleh tip off terus kepada MCMC kepada nombor yang tertera ini. Dan tuan-tuan boleh, kalau ada sekiranya nampak posting-posting yang tidak sepatutnya, termasuklah posting yang berkaitan dengan yang tak sembahyang tadi tu, boleh hantar. Okay. Itu satu kesalahan sebenarnya di bawah Akta SKMM. Nah, tadi saya cerita pasal reformasi dan juga revolusi. Kenapa saya kata orang ramai tak faham beza di antara reformasi dan juga revolusi? Saya kata macam ni. Reformasi bukan revolusi. Masalah bila yang acah-acah reformis tapi tak faham dan tak tahu beza reformis dan revolutionist. Reformasi itu perubahan yang total berdasarkan realiti dan keadaan. Ia melentur tidak sampai mematah, merubah tidak sampai mendatang marah. Ia adil di depan kawan atau lawan, sahabat atau musuh. Ia hidup dalam perbuatan dan bukan dendam kesumat. Ia lembut tetapi jangan disangka lembik. Ia bergerak laju walau ada ketika nampak perlahan. Tetapi ia tidak pernah berhenti. Keyword dia, ia tidak pernah berhenti. Sekali lagi, ia perjalanan memenuhi realiti. Perlu kepada seni meniti sifat manusia yang pelbagai. Hanya yang melalui sekian lama faham, yang melalui perjalanan dengan kefahaman akan memahami ini sebenarnya satu permulaan. Untuk satu jalan panjang yang penuh liku dan halangan. Sabar itu kuncinya, masa itu bahannya, pendidikan itu jenteranya. Persoalannya, adakah kita sanggup melaluinya? Kenapa saya bercakap soal reformasi dan juga revolusi, tuan-tuan? Sebab ramai yang keliru. Dia kata, kita sekarang ni dah kerajaan, kita tangkap semua. Kita buang semua pegawai-pegawai kerajaan yang tak sehaluan dengan kita. Kita buang. Mana yang tak undi kita buang semua pegawai-pegawai kerajaan ni. Kita tangkap pembangkang-pembangkang. Itu revolusi. Revolutionist. Itu revolusi.
kita bukan bercakap soal revolusi, kita bercakap soal reformasi. Dua benda yang berbeza. Reformasi, bahasa Arabnya islah. Bahasa Melayunya memperbaiki. Memastikan bahawa hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan hari ini lebih baik daripada semalam. Itu tugas reformis. Dan reformis ini demi untuk memenuhi hari esok lebih baik daripada hari ini, dia ada prinsip-prinsip dia. Dia ada benda yang dia takkan langgar. Dia ada benda yang akan pastikan bahawa benda itu walaupun merugikan dia, tetapi kerana itu prinsipnya, dia kena berpegang dengan prinsip tersebut. Kenapa tuan-tuan? Inilah yang sebenarnya membezakan di antara orang yang bercakap di atas percakapan yang benar dengan orang yang tidak bercakap di atas percakapan yang tidak benar. Ini maksud dia. Maksudnya, orang yang berprinsip, dia kata A, maka A lah. Kalau B, B lah. Kalau kalau pemimpin dia sendiri salah, kita tegur. Saya berapa kali saya tegur Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tak payah tanyalah dia. Kan? Pemimpin-pemimpin Parti Keadilan saya tegur. Termasuk pada waktu itu Azmin, Zuraidah Kamarudin, Latifah Koya pelantikan, saya tegur. Padahal saya ahli Parti Keadilan Rakyat, Baru Bian, Larry Seng, geng-geng kartel dulu. Siapa yang tak tegur kalau bukan saya? Ramailah geng-geng kita orang ni yang tegur. Tapi kita tegur bukan sebab kita benci, kita tegur sebab kita sayang. Dan bila bercakap soal prinsip, tuan-tuan, ni satu lagi. Kalau tuan-tuan ingatlah. Kan? Bila PAS mendesak supaya kes Zahid ini dibahaskan di Parlimen, Anwar kata tak boleh kerana itu kes mahkamah. Taqiyuddin kata Anwar dahului kuasa speaker isu bahas kes Zahid di Parlimen. Taqiyuddin. Tuan-tuan ingat tak? Siapa dulu yang kata bahawa Agong tak ada kuasa untuk memanggil Parlimen? Dia. Kita bercakap soal prinsip, dia. Yang tak nak buka Parlimen sewaktu COVID, dia. Tak nak membincangkan pasal darurat, dia. Dia Menteri Undang-Undang pada waktu itu. Sehinggalah saya buat sesuatu, menyebabkan sesuatu itu berlaku, akhirnya negara buka. Tetapi dia lah punca dia. Tuan-tuan, kita bercakap separation of power, pembahagian kuasa. Di antara kehakiman, di antara executive, legislature dan juga judiciary. Bila apa yang diputuskan oleh mahkamah dan juga badan kehakiman itu dipersoalkan oleh kabinet, itu bermaksud ketidakpengasingan kuasa. Kabinet, parlimen, legislature tidak boleh membahaskan apa yang telah diputuskan oleh mahkamah. Begitu juga sebaliknya. Kalau tak puas hati, boleh dirayu di mahkamah yang lebih tinggi, mahkamah rayuan. Itu boleh dirayu. Even kes Zahid ni boleh dirayu kalau nak dirayu. Terpulanglah kepada apa orang kata, kepada pihak yang apa orang kata berwajib. Kan? Kalau mereka nak merayu, tapi dalam kes ni tak nak merayu apa, tak boleh nak rayu lah, sebab dia yang gugurkan kes kan. Tapi arti kata lain, dengan arti kata lain, sebenarnya ini adalah kalau kita bercakap tentang separation of power, inilah separation of power. PMX sendiri kata dia tak pernah nak ganggu pun. Itu keputusan daripada pendakwa raya. Dan pendakwa raya pun dah keluarkan kenyataan 11 sebab kenapa digugurkan kes tersebut. Antaranya adalah kes itu, siasatannya adalah sangat dia kata, sangat tidak kemas. Sangat tidak matang. Saya bagi contoh kes 2022. Zahid dibebaskan daripada VPN UKSB tu. Ultra Kirana Sdn Bhd. Dia dibebaskan tanpa ada prima facie. Kenapa? Sebab peramatang dia punya siasatan. Sampai saya kata, apa yang badan penyiasat ni macam mana dia orang siasat ni? Kan? Teruknya siasatan dia orang. Asal teruk sangat siasatan badan penyiasat? Saya macam persoalkan. Sedangkan kes Zahid di bawah SPRM, kes Zahid, kes what do you call that? Kes Najib di bawah SPRM, kes Rosmah di bawah SPRM. Sangat teliti mereka melakukan kerja. Sangat teliti. 2 tahun, 3 tahun mereka nak tangkap Zahid dan Rosmah. Najib dan Rosmah. Akhirnya berjaya. Masuk penjara, didapati bersalah. Tiba-tiba bila masuk kes Zahid, macam dia orang ni tergesa-gesa dia. Seolah-olah dia orang ni tergesa-gesa. Apa yang jadi pada dia orang ni sebenarnya? Kenapa? Oh, sebabnya itu, sebabnya ini. Baik. So, akhirnya, disebabkan oleh itu, tuan-tuan, keluar berita. Sekejap,
Okey. Sebab kali itu keluar berita. Beritanya apa hari ni? Okey. Syed Saddiq keluar dari blok kerajaan. Menurut sumber. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq dijangka menarik balik sokongan terhadap kerajaan di Dewan Rakyat. Okey. Kemudian keluar berita, betul bahawa keluar kerajaan biar dihukum daripada hilang prinsip, kata Syed Saddiq. Okey. Daripada hilang prinsip, dia kata biarlah dia dihukum. Dia tak kisah nak keluar daripada kerajaan. Dia tak kisah pun. Keluar-keluarlah. Dia daripada rela dihukum. Biar dihukum daripada hilang prinsip, katanya. Okey, kita baca. Ahli Parlimen Syed Saddiq secara rasmi mengumumkan keluar daripada kerajaan perpaduan untuk menjadi pembangkang sebagai kuasa ketiga. Presiden muda tidak akan diambil sebagai protes berhubung keputusan melepas tanpa membebas Presiden UMNO daripada 47 tuduhan dalam kes siasatan akal budi. Dakwa Syed tindakan kerajaan dilihat permulaan normalisasi rasuah dan beliau enggan bertolak ansur dengan perbuatan tidak berprinsip seumpama itu. Okay? Tidak berprinsip seumpama itu, dia kata. Now, alangkah eloknya tuan-tuan, kalau perkara yang sama, Syed Saddiq ucapkan sewaktu kes pertama Zahid Hamidi digugurkan pada September 2022. Tuan-tuan kena ingat September 2022, 24 September 2022, Zahid juga didapati tidak bersalah. Tidak ada prima facie pada waktu itu dan didapati tidak bersalah. Didapati tidak bersalah pada waktu itu. Kes itu digugurkan. Bukan digugurkan, didapati tidak bersalah lah. Tak digugurkan pun. Didapati tidak bersalah. Tidak ada prima facie. Tidak ada prima facie, tuan-tuan. Mahkamah mendapati tidak ada prima facie. Walaupun dia rayu lepas itulah. Dalam keadaan tidak ada prima facie, kerajaannya siapa? Perikatan Nasional. UMNO bersama siapa? Perikatan Nasional. Zahid bersama siapa pada waktu itu? Perikatan Nasional. Tapi kita dengar apa Syed Saddiq kata? Bila melibatkan kes yang itu? Dia kata apa? Saya yakin dengan badan kehakiman, kata Syed Saddiq susulan keputusan kes Zahid. Saya yakin. Presiden muda Syed Saddiq menegaskan pendiriannya mengenai badan kehakiman. Berikutan keputusan mahkamah membebaskan Presiden UMNO daripada semua tuduhan dalam kes visa luar negara VLN. Ini tahun 2022. Ahli Parlimen Muar itu berkata sebagai penggubal dasar penting untuk tidak hilang keyakinan terhadap badan kehakiman. Sama seperti pendirian saya sebelum ini, jika kita meletakkan kepercayaan kepada badan kehakiman pada sabitan-sabitan sebelum ini, kita juga harus percaya kepada badan kehakiman dalam hal pembebasan, katanya. Beliau berkata Peguam Negara masih boleh merayu kepada keputusan tinggi yang membebaskan Zahid daripada 40 pertuduhan. So dalam kes ini, dia menyalahkan Peguam Negara pun. Dia tidak menyalahkan Badan Siasatan pun. Dia tidak menyalahkan pendakwa raya pun. Dia tidak menyalahkan hakim pun. Tapi pada yang kes ini dia dibicara, dia dapati tidak bersalah oleh mahkamah. Dalam kes yang itu, pendakwa raya yang menjatuh ataupun menggugurkan kes. Saya nak bagi tahu. Anwar sendiri cakap, kalau saya nak bebaskan Zahid, saya biar kes itu diteruskan. Kalau saya campur tangan, saya biarkan kes itu diteruskan. Kenapa? Saya tahu daripada segi bukti dia terlalu lemah sehingga dia akan didapati tidak bersalah, tuan-tuan. Kan? Tapi sebab dia tak campur tangan, ini urusan kepada pendakwa raya. Kalau dalam kes itu, Syed Saddiq boleh cerita bahawa perlulah hakim itu adil hakim itu ini perlulah mereka dibiarkan, kalau mereka boleh dakwa dia bebas, itu kuasa dia. Pendakwa raya nak buat, itu kuasa dia. Tapi kenapa dalam kes ini tiba-tiba hilang kuasa, hilang cerita kuasa tadi tu, hilang cerita prerogatif tadi tu, hilang cerita tu, tiba-tiba dia bercakap soal prinsip. 2022 ni bukan tahun 2002 Syed Saddiq membawa lahir kot, ataupun 10 tahun masa tu tak lahir lagi, dia tak sampai 10 tahun umur dia. Ini bukan 2002, ini 2022, tahun lepas, setahun yang lalu, almost exactly, less than a year, 24 September 2022, dia bercakap ini soal kehakiman. Kalau mereka boleh dakwa, maka mereka juga boleh bebaskan. Samalah dalam kes ni. So prinsip apa? Dia bukan cerita prinsip berkenaan dengan DNA Zahid tu, tuan-tuan. Sebenarnya bukan cerita tu. Kita kena faham. Dia bukan cerita tu. Cerita daripada kes dia.
dan pada atuk. Kes ini pada atuk. Kenapa? Pertama sekali, ini saya nak cerita lah. Malam ni saya cerita. Saya dedahkan. Yang orang suka perkataan saya dedahkan ni orang suka. Yang pertama, Zahid sudah buka cerita atuk, tuan-tuan. Zahid sudah buka cerita atuk. Okay, cerita apa? Konspirasi Mahathir untuk nak membubarkan UMNO. Saya dah cerita, tapi saya cerita lagi. Bersatu diwujudkan atas dendam terhadap UMNO. Bersatu diwujudkan atas dendam terhadap UMNO. Dan Tun Mahathir ni tuan-tuan, kalau dia dendam pada seseorang, dia akan pastikan dendam itu sampai hancur dan habis kau akan dikerjakan. Sebab itu dia jatuhkan kerajaan pada tahun 2020. Sebab dendam dia kepada siapa? Kepada geng-geng Pakatan Harapan yang tak nak dengar cakap dia. Kerajaan jatuh. Dendam dia pada UMNO pada waktu itu. Dia nak memastikan UMNO akan hancur, habis. Tetapi, kenapa dia tak bersama dengan kerajaan pengkhianat pada waktu itu? Sebab dia tak sangka. Disangkakan jumlah daripada PKR yang akan melompat keluar itu ramai. Sepatutnya jumlah yang keluar daripada PKR okey, ni kita cerita lah. Okey, malam ni saya boleh cerita. Zahid dah buka cerita, kita buka cerita. Sebenarnya jumlah yang sepatutnya pengkhianat yang keluar daripada Parti Keadilan Rakyat PKR bersama dengan Azmin tu bukan sebelah orang. PKR menang, kita kena ingat PKR menang lebih 50, almost 60 kerusi. Diorang jangkakan 40 ahli PKR akan keluar. Dijangkakan 40 orang akan keluar. So bila mereka keluar 40 orang dicampur dengan Sabah, dicampur dengan Sarawak, tak perlu kepada UMNO. Tetapi pengkhianat pada waktu itu nampak jumlah tak cukup. Jadi mereka terpaksa pergi kepada UMNO. Dan satu lagi, GPS takkan nak bersama dengan PAS dan juga Bersatu melainkan ada UMNO pada waktu itu. Tuan-tuan kena ingat peristiwa ini. Jatuhnya kerajaan, lepas itu terus apa yang berlaku? Sabah jatuh. Warisan bertukar. Sebenarnya kalau ikut asal dia, warisan ni bersama dengan Mahathir. Asal dia. Tapi Mahathir kata disebabkan oleh ada UMNO, kita takkan nak bersama. Malam ni saya buka cerita. Zahid dah buka cerita kan? Saya boleh buka cerita lah. Kenapa nak rahsiakan benda ni? Bukan. Ni nak bagi tahu, even orang UMNO sendiri tak tahu cerita ni. Kenapa hakikat? Sepatutnya Mahathir yang bersama dengan kerajaan pengkhianat tu. Tetapi disebabkan ada UMNO kat situ, dia tak nak. Tapi Muhyiddin Yassin boleh pula dia tu tak kisah. Asalkan dia Perdana Menteri. Lantak lah. Akhirnya nasib baik, dia jadi Perdana Menteri. Mahathir Muhammad datang balik ke dalam Pakatan Harapan. Muhammad tak berjaya membentuk kerajaan. Tak apa lah. Dia gagal dalam rancangan dia. Tetapi bagaimana usaha Mahathir nak menghancurkan UMNO pada waktu itu, dia sanggup buat apa sahaja. Termasuk nak dakwa nili-wili, buat kata orang putih, sesuka hati. Bukti tak cukup, asalkan boleh, penyiasatan tak habis lagi, dakwa dulu. Penyiasatan tak habis lagi, dakwa dulu. Tan Sri Shahil Samad sebut dalam kes dia. Pegawai penyiasat tu ditanya, adakah kamu sudah habis siasatan sebelum kamu dakwa Tan Sri Shahil Samad? Pegawai penyiasat tu kata belum. Kami dakwa dulu, kami tengah siasat tapi kami dakwa. Kenapa? Tuan-tuan, Ketua Pengarah SPRM ada kontrak 2 tahun. Syahril Abdul nama dia. Syahril Abdul. Dia ada kontrak 2 tahun, dilantik 2018. Tapi 2019 dia resign. Bukan resign lah, dia pencen awal. Kita kata resign, dia on extension contract. Dia pencen awal. Sepatutnya 2020. Diganti oleh Latifah Koya. Kenapa? Soalan dia kenapa? Tiba-tiba guilty conscious dia datang. Dia tengok macam mana siasatan, demi siasatan tak betul. Kan? Menteri KDN siapa? Muhyiddin Yassin. Apa orang kata? AG siapa? Tommy Thomas. Siapa yang lantik? Mahathir. Tommy Thomas ni Mahathir yang lantik. Kabinet pun tak beritahu, dilantikkan Tommy Thomas ni. Siapa yang cakap? Rafizi cakap. Dan dia pun tak setuju pada waktu itu. Tapi nak macam mana? Bukan dia tak ada dalam kabinet. Dia tak ada dalam kabinet pada waktu itu. So akhirnya, ni semua permainan-permainan.
Dan kita tahu sejarah tuan-tuan, bagaimana Mahathir meletakkan orang-orang dia sendiri. Dia meletak orang-orang sendiri di dalam kerajaan pada waktu itu. Sehingga geng-geng kartel ni, geng-geng pro dia ni berleluasa. Saya ada cerita benda ni sebelum ni, tapi saya cerita secara ringkas lah. Sewaktu pada masa itu, kita ada dua tim. Satu geng tim reformasi 20 tahun, pro Anwar Ibrahim, pro Rafizi. Geng Rafizi ni, saya lah. Pro kami ni, tim Rafizi 2018, tim Rafizi, pro Anwar Ibrahim, pro Kak Wan masa tu. Anwar Ibrahim tak keluar lagi. Anwar Ibrahim tak bebas atau baru bebas. Satu lagi tim Kartel 2014. Tim Kartel ni terdiri daripada siapa tuan-tuan? Azmin Ali, Zuraida Kamarudin and the gang. Kan? Dan mereka ni membentuk pasukan, dan pada waktu itu sepatutnya Anwar Ibrahim sepatutnya 2018 kita tak menang. 2018 kita tak menang. Bukan tak menang, kita tak dijangka menang. Tapi Rafizi kata menang, boleh menang. Azmin kata tak boleh menang. Kajian dia orang daripada dia orang punya center tak boleh menang. Tapi Rafizi kata, Invoke kata boleh menang. So tak sangka menang tuan-tuan. Bila dah menang, naik dia orang. Kita ada senarai daripada tim Kak Wan yang sepatutnya jadi menteri pada waktu itu. Sepatutnya jadi menteri ni daripada tim Kak Wan. Tetapi King Azmin, dia memang nak jatuhkan Kak Wan. Kak Wan ni siapa? Presiden pada waktu itu berangkap isteri kepada Anwar Ibrahim, Datuk Seri Wan Azizah. Kak Wan dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Padahal Kak Wan di-offer oleh Agong, iaitu Sultan Kelantan pada waktu itu, sebagai Perdana Menteri. Tapi Kak Wan kata apa? Kami ni berprinsip, kami bagi pada Mahathir. Memang saya marah juga pada masa itu. Apa Kak Wan bagi kat Mahathir? Ambil je lah Kak Wan. Tapi itu ada hikmah dia tuan-tuan. Rupanya bukan setakat kita kena berlawan dengan geng bersatu ni. Kita kena berlawan juga dengan geng dalam PKR tu sendiri. Geng-geng Azmin ni. Dan dalam pemilihan parti saya ingat lagi, dia orang siap pakai baju kartel tuan-tuan. Kartel. Dia orang ada dana, ada kekuatan. Dalam pemilihan parti saya keluar duit sendiri. Saya lawan dengan tim kartel tu. Dengan dana saya sendiri, duit saya sendiri. Kan? Mereka menang. Ya, kita tak akui. Kita ni tak boleh nak lawan dia orang dengan dana dan sebagainya. Dia orang menang. Ada di antara mereka masih stay dalam PKR sekarang ini. Tak apalah. Yang cerita sekarang ni dah habis, biarkan berlalu lah. Saya dah maafkan yang kecil-kecil ni. Yang besar tu yang kita kena lawan. Disebabkan mereka berkuasa, dia jadi menteri, dia jadi timbalan menteri, dia ada dengan dana duit negeri pun dia pegang, Selangor dia pegang pada waktu itu. Kan? Pada waktu itu akhirnya mereka rasa mereka boleh menang, mereka boleh menguasai PKR. Bertanding dalam pemilihan parti. Geng mereka ramai yang menang. Tetapi geng reformasi 20 tahun, geng kami orang ni lah, kami tetap melawan tuan-tuan. So akhirnya berlaku langkah pada tahun 2019 hujung. Kongres di Melaka. Ada orang kata saya sembang. Aku dalam parti ni, aku tahulah. Kita orang menyelusuri parti ni. 2019 yang geng gaduh tu. Yang bergaduh tu, dalam video bergaduh tu, saya ada kat situ pada waktu itu. Jangan tak tahu. Jangan kita kaki sembang. Gaduh di antara dua tim kami dan dia. Saya ada dekat, saya bertanya dengan security guard, geng squad. Squad ni adalah geng bodyguard lah, geng security guard lah pada waktu itu. Apa yang berlaku? Ketua dia. Ketua tu lah yang baling botol dekat Tian Chua tu. Kau jangan, aku sebut nama kau kan. Dia tahulah, dia tahu aku tahu. Okay, tak apa. Dia cerita macam mana geng ni cuba nak merempuh masuk dalam kongres pada waktu itu. Dan kami tahan, kami lawan. Dan mereka cuba memalukan Anwar Ibrahim keluar daripada kongres beramai-ramai. Tapi kami tahu dah hidu dah awal mengenai rancangan tersebut. Kami dah standby orang-orang kami. Masa mereka keluar, kami masuk beramai-ramai. Apa orang kata, dewan tak kosong. Rancangan mereka gagal. Dan setelah habis petang itu, malam tu diorang pergi ke Renaissance. Bersama dengan Azmin, bersama dengan Zuraida. Korang tengoklah ucapan macam mana dia maki Anwar Ibrahim dekat Renaissance pada waktu itu. Dan kami stay. Bagaimana saya lepas itu, geng-geng yang stay itu menggantung saya tuan-tuan. Buat Trump charges. Ni bukan orang luar, ni orang Sarawak sendiri ni. Gantung saya. Kemudian gantung tak bertali setahun tu. Lepas setahun, dia didapati bahawa saya tidak bersalah. Pemilihan yang tahun lepas, 2022, pemilihan parti, geng Rafizi menang, saya didapati tidak bersalah. Tak apalah, itulah nama dia perjuangan, itulah reformasi yang kita nak kena hadapi. Itulah reform. Tapi orang nak bercakap soal prinsip ni tuan-tuan, ni lah mudah nak cakap soal prinsip.
Kan? So akhirnya, adakah muda ni akan menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan ni? Lepas pertahan pulai majoriti 2/3 kerajaan bergantung kepada muda. Kemenangan Pakatan Harapan memulihkan status quo. Bagaimanapun soal sama ada kerajaan majoriti 2/3 terletak pada muda. So akhirnya, hari ini kita mengetahui bahawa muda tarik diri, so kerajaan sudah tidak ada 2/3. Adakah itu akan menuntuh kerajaan? Tidak. Kenapa penting 2/3? Mungkin ada setengah benda kita nak ubah yang mana memerlukan perlembagaan. Mungkin ada benda yang kita kena ubah di mana benda itu memerlukan perubahan perlembagaan. Tapi so far tidak ada. Dan saya boleh jangka kenapa dia keluar, tuan-tuan. Dia nak cari alasan. Salah satunya, kes dia. Kedua, saya nampak ada halangan untuk memastikan bahawa kerajaan tidak boleh buat persempadanan semula. Sebab persempadanan semula ni memerlukan 2/3. Kemudian undi 18. Undi 18 kalau nak tukar balik jadi undi 21, kalau cerita kalau nak tukar balik, nak jadi apa orang kata, jadi undi 21, maka perlu juga 2/3. Perlu 2/3. Dan hari ini daripada AMK bahawa kalau Syed Saddiq itu berprinsip, maka kosongkan kerusi kerajaan dan juga kosongkan kerusi MUA. Tetapi Syed Saddiq kata apa? Beli cermin dulu sebelum suruh saya letak jawatan ahli parlimen, Syed Saddiq, dia kata. Beli cermin dulu Syed Saddiq. Tapi saya rasa yang kena cerminkan muka Syed Saddiq lah. Dia sebenarnya bukan isu prinsip. Ini bukan isu prinsip, tuan-tuan. Ini isu kelangsungan politik si tua. Kan? Kepimpinan politik si tua, di mana pemimpin si muda nak bergabung dengan pemimpin si tua, dan kepimpinan tua dan muda ni, kepimpinan muda dan tua ni, dia nak bergabung, dan gabungan mereka dinamakan kepimpinan muda dan tua, atau ringkasnya KEMUT. Dan Lok ingatkan Syed Saddiq kemenangan di MUA kerana sokongan PH. Tuan Agung DAP Anthony Lok mengingatkan Presiden Muda Syed Saddiq bahawa kemenangannya di MUA adalah kerana sokongan PH. Dia berkata demikian sebagai menjawab ancaman Syed Saddiq dan Muda untuk menarik sokongan daripada Kerajaan Perpaduan. Lok menegaskan Syed Saddiq mempunyai kewajipan dan tanggungjawab menyokong Kerajaan Perpaduan kerana undi yang diperolehinya adalah daripada undi Pakatan. Tuan-tuan, kita nak cerita lah. Syed Saddiq bertanding atas tiket Pakatan Harapan. So, kalau dia bertanding atas tiket Pakatan Harapan adakah bermakna bahawa lepas ini Syed Saddiq akan kira melompat parti? Jawapannya tidak, kerana dia en bloc. Dia jatuh keluar en bloc. Kecuali kalau dia tanda tangan. Kalau dia ada tanda tangan dokumen berkenaan dengan apa orang kata, yalah nak lompat parti tu, tak boleh lompat parti sebagainya dengan Pakatan Harapan, okeylah. Tapi the only, setahu saya, parti yang sign dokumen tu adalah Parti Keadilan. Mungkin Amanah juga buat lah. DAP saya tak sure. Kan? Tapi Syed Saddiq tak sign. Dan Syed Saddiq Muda keluar secara en bloc. Jadi tak dikira sebagai lompat parti. Tetapi ini bukan masalah teknikal. Ini bukan masalah undang-undang. Ini masalah prinsip. Kalau Syed Saddiq itu ada prinsip, sebagaimana yang dia kata dia ada prinsip, maka dia kena ada prinsip malu. Dia bertanding dan menang di MUA atas tiket Pakatan Harapan. Dia bertanding di Puteri Wangsa. Di Puteri Wangsa atas tiket dan ehsan Pakatan Harapan. Mungkin dia bertanding guna muda lah. Dia bertanding guna logo muda. Tetapi atas ehsan dan juga pemberian Pakatan Harapan, kerusi amanah pada waktu itu. Tapi sebagaimana saya cakap dengan Napsia, saya cakap dengan Naim, Ketua Cabang MUA, ready, kita akan langgar. Terima kasih 11,000, 13.7K, 13,000 yang menonton kita pada malam ini. Alhamdulillah. YouTube, Facebook, TikTok, Twitter. Terima kasih yang menonton kita. Dan saya saran tuan-tuan, boleh tak kita duk marah kan? Kita duk marah. Kenapa dia orang ni buat macam tu? Dia nak buat perhimpunan East, dia nak maki PMX, dia nak maki kerajaan kita, dia nak buat onar dalam negara kita. Ya, dia nak buat onar. Itu kerja dia. Itu kerja syaitan, tuan-tuan. Syaitan. Itu kerja dia. Kan? Dia tak ada fakta. Dia nak buat onar, dia nak buat politik kebencian. Habis kita nak buat apa? Kita buat apa? So, boleh tak tuan-tuan, sebagai pesanan terakhir saya,
buat satu video. Satu video, satu post. Video lah video. Saya tak nak posting. Posting boleh juga. Tapi video. 1 minit 30 saat. Tuan-tuan buat satu video sempena Hari Malaysia. Hashtag Hari Malaysia. Hashtag tolak VPN. Tolak politik kebencian. Tolak VPN. Hashtag. Boleh tuan-tuan. Hashtag tolak VPN. Tolak VPN. Tolak VPN. Virus Perikatan Nasional. Buat video hashtag tolak VPN. Nyatakan kenapa tuan-tuan sayangkan negara kita. Apa ucapan sempena Hari Malaysia. Apa ucapan kita 60 tahun negara ini dibina bersama Semenanjung, Sabah, Sarawak. Kita membina negara ini. Dan apa aspirasi tuan-tuan dan puan-puan kepada kerajaan ini. Supaya kita menjadi kerajaan yang benar-benar membawa reformasi. Yang insya-Allah akan merubah rakyat, merubah negara, membawa negara ke arah lebih baik. Boleh tak tuan-tuan? Hashtag tolak VPN. Hashtag tolak VPN. Hashtag tolak VPN. Boleh tak? Buat video hashtag tolak VPN. Tag saya. InsyaAllah. Sama-sama kita buat perubahan. 2-3 hari ni kita kempen sampai Hari Malaysia. Jom kita tolak VPN. Tolak Virus Perikatan Nasional atau ringkasnya VPN. Hashtag. Trojan Horse sudah kita buang daripada gabungan kita. Ya. Sekian daripada saya tuan-tuan. Terima kasih saya ucapkan. Terus bersama dengan saya. Terima kasih semua yang menonton. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.